Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam. salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, yang berbahagia Datuk Seri Timbalan Pengerusi Tetap, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia, rakan-rakan Naib Presiden, Ketua Wanita, Ketua Pergerakan Pemuda dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, para perwakilan, veteran-veteran UMNO serta keluarga besar UMNO yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat izin, limpah kurnia dan makbulnya, maka kita semua para pendukung parti terus diberi kekuatan dan serta kesempatan untuk bersama-sama berhimpun di Dewan Keramat ini bagi membicarakan soal perjuangan membela agama, bangsa dan tanah air. Sempena ucapan sulung saya sebagai Naib Presiden UMNO, saya dengan rasa berbesar hati dan penuh keinsafan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua para perwakilan serta ahli parti dari seluruh negara kerana telah mempertaruhkan kepercayaan dan keyakinan sekaligus memilih saya sebagai Naib Presiden UMNO pada pemilihan parti Mac yang lalu. Saya berikrar untuk menggalas amanah dan tanggungjawab ini dengan sepenuh jiwa raga saya serta akan menumpahkan segala tak setia bagi membantu Presiden dan Timbalan Presiden dalam mengemudikan parti sekaligus berusaha gigih bagi mengembalikan keyakinan rakyat kepada UMNO. Justru bagi saya, perhimpunan kita pada kali ini amat penting, bukan saja untuk kami di atas ini, tetapi juga penting untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di bawah serta ahli-ahli UMNO di luar sana. Agar kita bermuhasabah diri, mengakui kesilapan, menilai keikhlasan dan kemudiannya sama-sama memperkukuhkan azam, memperbaharui tekad serta mencipta kekuatan baru bagi membentuk UMNO yang lebih kuat, tahan diuji serta mampu mengharungi badai cabaran pada masa depan, insya-Allah. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi dan sidang perwakilan yang dirahmati sekalian, dalam pembentangan oleh Setiausaha Agung semalam, beliau kongsikan dengan kita bahawa angka terkini ahli UMNO di seluruh negara adalah berjumlah 3.4 juta orang. Manakala pada PRU yang lalu, Suruhanjaya Pilihan Raya melaporkan bahawa Barisan Nasional telah memperolehi undi sebanyak 3,455,762 di seluruh negara, iaitu hampir sama banyak jumlahnya dengan ahli parti kita. Berdasarkan angka ini, dan jika mengikut aturan logiknya, jumlah undi yang sepatutnya diperolehi UMNO pada PRU yang lalu seharusnya lebih besar berbanding jumlah keseluruhan ahli parti, dan perkara ini turut disentuh oleh jurucakap wilayah persekutuan pagi tadi. Ini kita belum lagi mengambil kira sokongan undi daripada ahli keluarga dan saudara terdekat, dan juga belum mengambil kira jumlah ahli dan parti-parti komponen Barisan Nasional. Persoalannya sekarang, adakah UMNO dan Barisan Nasional hanya mendapat sokongan undi daripada ahli-ahli parti sahaja? Atau adakah kita gagal mempengaruhi ahli keluarga dan saudara terdekat untuk menyokong kita? Atau adakah jumlah ahli UMNO yang benar-benar setia kepada perjuangan parti jauh lebih rendah berbanding angka rasmi yang kita banggakan? Kita harus mempunyai jawapan yang jujur dan ikhlas kepada persoalan ini.
Jika kita merasakan ahli parti kita kurang berkemampuan untuk mempengaruhi ahli keluarga dan saudara terdekat untuk menyokong kita, masalah ini harus kita tangani segera. Selain daripada keputusan pada PRU 15 yang lalu, kita juga harus mengakui bahawa masyarakat di luar bandar yang sering dikaitkan sebagai pengundi tegar dan pendukung setia kita telah mula menolak kita. Apa yang sebenarnya terjadi pada perwakilan sekalian? Sedangkan selama ini, kita dilihat telah menguasai pelbagai peringkat pentadbiran dan menjuarai pelbagai program kebajikan untuk masyarakat di luar bandar. Bagi saya, kita harus segera menilai kembali dan memperbaiki peranan, keberkesanan serta keupayaan pendukung dan aktivis kita di setiap peringkat, termasuklah di luar bandar. Para perwakilan yang dihormati sekalian, bersandarkan kepada senario politik semasa yang saya nyatakan sebentar tadi, maka mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi pada 22 Mac yang lalu telah bersetuju menubuhkan Majlis Perkadiran dan Latihan bagi memastikan agenda latihan dan perkadiran dapat disusun dan dirancang dengan lebih rapi dan bersungguh-sungguh bagi menjamin survival parti dalam dinamika politik yang terlalu rencam dan sukar diramal pada hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kerana telah diamanahkan untuk mengetui Majlis Perkadiran dan Latihan ini. Justru pada Perhimpunan Agung kali ini, suka untuk saya melaporkan berkaitan gerak kerja, perancangan serta hala tuju Majlis Perkadiran dan Latihan agar para perwakilan faham agar kepentingan serta peranan yang dimainkan oleh majlis ini kepada parti. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada para perwakilan yang telah memberi pandangan berkaitan dengan majlis ini, termasuklah jurucakap dari Pulau Pinang. Dalam rangka struktur Majlis Perkadiran dan Latihan ini, agar penubuhannya mencapai objektif yang disasarkan, sebanyak 2 sekretariat telah diwujudkan di bawah majlis ini, iaitu Sekretariat Latihan dan Ilmu dan Sekretariat Perkadiran Anak Muda. Kedua-dua sekretariat ini akan memberi fokus kepada agenda menyediakan latihan inklusif kepada pimpinan dan ahli parti, sekaligus memantapkan nilai jati diri, memupuk semangat setia kawan, menyemak iktizam berpasukan serta menyuntik roh setia kepada parti. Untuk makluman para perwakilan, Sekretariat Latihan dan Ilmu diketuai oleh Datuk Seri Hajah Shaniza binti Haji Samsudin, Iron Lady dari Pahang. Bagi satu tepukan. Manakala Sekretariat Perkadiran Anak Muda dipimpin oleh Datuk Asmuni Hassan ataupun Tok Muni. Kedua-duanya adalah ahli Majlis Kerja Tertinggi. Malah saya akan dibantu oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan selaku timbalan kerusi pada majlis ini. Perjumpaan pertama Majlis Perkadiran dan Latihan di peringkat pusat dan negeri telah diadakan pada 7 April yang lalu. Serentak itu, pelbagai gerakan kerja telah dirancang. Ini termasuklah mengadakan pemukiman anak muda yang akan disertai 330 ketua pergerakan pemuda dan ketua pergerakan puteri bahagian dari seluruh negara. Pemukiman ini dijadual dilaksanakan di Institut Latihan Memperkasakan Ummah Ilmu Janda Baik pada 17 hingga 19 bulan Jun ini. Turut dirancang adalah pemukiman yang akan melibatkan ahli Majlis Kerja Tertinggi, Esko Wanita, Esko Pergerakan Pemuda, Esko Pergerakan Puteri dan semua ketua-ketua bahagian yang dijadualkan berlangsung pada awal Julai ini. Alhamdulillah, Majlis Perkadiran dan Latihan mendapat kerjasama yang cukup baik dari kepimpinan parti di pelbagai peringkat, termasuklah dari kalangan pengurusi-pengurusi perhubungan, khususnya dalam mempersiapkan jentera-jentera kita untuk mendepani pilihan raya negeri yang akan datang. Terima kasih
saya ucapkan kepada rakan-rakan ketua-ketua bahagian dan juga pengurusi perhubungan UMNO negeri. Walau bagaimanapun, saya menuntut 3 perkara yang perlu digerakkan di seluruh peringkat. Pertama, saya memohon supaya pengurusi Majlis Perkaderan dan Latihan Negeri-Negeri merangka agenda latihan bersasar kepada kepimpinan di peringkat bahagian. Kedua, menyusun perkaderan kepada pengundi berumur 18 tahun dan ke atas, kerana ini adalah cabaran besar UMNO untuk terus relevan. Dan ketiga, menambah baik struktur latihan di semua peringkat supaya UMNO dapat menjamin daya ketahanan dalam dinamika politik hari ini. Para perwakilan yang dihormati sekalian, bagi memastikan jentera pilihan raya di 6 negeri berada dalam keadaan siap siaga, Majlis Perkaderan dan Latihan telah membuat pelbagai persiapan dan perancangan yang sewajarnya. Sebagai contoh, majlis ini telah mengadakan pemukiman jentera pilihan raya Selangor, Negeri Sembilan, Kedah dan Pulau Pinang. Dan pada 14 hingga 16 Jun ini, pemukiman jentera pilihan raya Terengganu dan Kelantan pula akan dilaksanakan. Selain itu, Majlis Perkaderan dan Latihan juga sedang menyusun beberapa siri latihan bagi membina jati diri di kalangan ahli dan pimpinan UMNO. Program ini amat penting bagi memberi pendedahan kepada pemimpin muka baru yang semakin ramai membarisi kepimpinan bahagian di seluruh negara ketika ini. Pagi tadi jurucakap Perlis turut membangkitkan perkara ini. Para perwakilan yang dihormati sekalian, Majlis Perkaderan dan Latihan berhasrat menubuhkan jemaah pemikir sebagai entiti untuk menasihati. Terima kasih. Balik daripada Egypt ni, batuk sikit. Jumpa student di Universiti Al-Azhar. Para perwakilan yang dihormati sekalian, mana tadi? Tok Man hantar hilang pula. Dicampur. Untuk makluman para perwakilan sekalian, majlis ini juga akan mengadakan pemukiman jentera pilihan raya Selangor, Negeri Sembilan, Kedah dan Pulau Pinang. Dan pada 14 hingga 16 bulan Jun ini, pemukiman jentera pilihan raya Terengganu dan Kelantan akan dilaksanakan. Selain itu, Majlis Perkaderan dan Latihan juga sedang menyusun beberapa siri latihan bagi membina jati diri di kalangan ahli dan pimpinan UMNO. Program ini amat penting bagi memberi pendedahan kepada pemimpin muka baru yang semakin ramai membarisi kepimpinan bahagian di seluruh negara ketika ini. Yang ini saya ulang yang tadi. Datuk Rahman bagi air itu tersilap sikit. Para perwakilan yang dihormati sekalian, Majlis Perkaderan dan Latihan berhasrat menubuhkan jemaah pemikir sebagai entiti untuk menasihat dan memberi panduan berhubung kaedah latihan dan perkaderan yang sesuai dengan masa kini. Melalui jemaah pemikir ini, Majlis Perkaderan dan Latihan akan melibatkan kerjasama daripada beberapa tokoh pemimpin. Antaranya ialah Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Seri Zaini Muhammad Said, iaitu tokoh yang berjaya menempaskan pengganas militan dalam peristiwa serangan Al-Ma'unah pada tahun 2000. Kedua, Tan Sri Datuk Wira Dr. Nordin Kardi, iaitu tokoh yang cukup dikenali dalam pembentukan modul-modul kenegaraan. Ketiga, Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, bekas Menteri Penerangan yang kini merupakan pengarah strategik Barisan Nasional serta tokoh-tokoh akademik lain dalam bidang masing-masing. Majlis ini juga telah mengumpulkan lebih 70 orang pembimbing pemukiman yang terdiri daripada fasilitator terlatih yang punya pengalaman luas dan pernah berkhidmat bersama jasa seranta Biro Tata Negara dan beberapa organisasi lain. Para perwakilan yang dikasihi sekalian, saya juga mengambil maklum berhubung dengan cadangan beberapa jurucakap dari pemuda dan puteri yang meminta agar diwujudkan sekolah politik. Sebenarnya,
Perkara ini merupakan sebahagian daripada perancangan Majlis Perkaderan dan Latihan yang selari dan mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dengan izin yang berbahagia Tan Sri Pengerusi, pemimpin-pemimpin yang winnable, acceptable dan likable atau singkatannya WALI. Menerusi sekolah politik ini, saya percaya kita mampu melahirkan lebih ramai orang parti yang setia dan taat kepada perjuangan parti. Saya juga yakin sekolah politik ini mampu melahirkan generasi pewaris yang berupaya mengembalikan kepercayaan rakyat kepada UMNO. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap dan para perwakilan sekalian, sebagai orang parti atau partimen, kita sentiasa meletakkan kepentingan parti melebihi segala-galanya. Kita orang parti sentiasa mempunyai prinsip dan pegangan untuk membantu dan menyumbang sebanyak-banyaknya kepada parti. Kita orang parti juga sentiasa cekal, tabah dan tahan lasak dalam mendepani sebarang cabaran yang menguji kesetiaan serta kepercayaan kita kepada parti. Meskipun ramai di kalangan kita yang diugut dan didesak serta ditawarkan dengan pelbagai habuan untuk meninggalkan perjuangan, namun kita tetap bertahan dalam menjunjung prinsip dan amanah parti. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden sendiri pernah diugut dan didesak untuk membubarkan UMNO. Namun beliau tetap pertahankan parti dan tidak tunduk dengan desakan dan tekanan meskipun terpaksa berdepan dengan pendakwaan di mahkamah. Para perwakilan sekalian, buku ini saya dapat pagi tadi. Saya tidak sempat baca, tapi bila saya go through, saya ternampak di muka surat 126. Para perwakilan semua dapat buku ini kan? Semua lah kita bagilah. Semua dah bagilah? Ya. Belum? Belum. Belum, saya ambil. Saya ambil, nah. Tak apa. Benda dah. Balik bila dapat lihat muka surat 26, paragraf 8. Saya baca apa yang tertulis di dalam buku ini. Datuk Seri Dr. Zahid memaklumkan kepada sahabat secara ringkas dalam nada yang tegas. Tum M minta saya bubar UMNO dan beritahu semua ahli UMNO untuk sertai PPBM, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tun Mahathir suruh saya lupakan UMNO. Ini Presiden kita cakap ni. Tun Mahathir suruh saya lupakan UMNO sebab UMNO terlalu kotor, kata Tun Dr. Mahathir. Tapi Presiden kita orang parti, dia tidak bubarkan UMNO dan sanggup menghadapi pendakwaan di mahkamah. Kita bagi satu penghormatan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kita. Terima kasih para perwakilan sekalian. Inilah kelebihan orang parti yang membezakan kita dengan rakan-rakan lain yang telah memilih jalan berbeza mengkhianati parti. Justru para perwakilan sekalian, yakinlah bahawa kita sedang melakukan perkara yang benar dan betul. Marilah kita menzahirkan sepenuh tak setia kepada parti dan kepimpinan. Marilah kita menjadi orang parti dengan setulus hati dan sepenuh jiwa raga. Hanya dengan kesedaran ini, UMNO akan kembali bangkit, kembali kuat, kembali menaji pergelutan kuasa ini. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap dan para perwakilan sekalian, semalam kita telah menyaksikan kesungguhan dan kelantangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden di hadapan Perdana Menteri dalam memperjuangkan keadilan buat tokoh pimpinan yang kita kasihi, lagi kita rindui, iaitu Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Ketika itu, saya berasa amat terharu
sedih dan pilu. Malah jelas ramai di kalangan para perwakilan yang menitiskan air mata. Terkesan raga dan jiwa merindui aura kepimpinan bosku, biarpun beliau berada jauh di sana, di sebalik tembok besi. Itu gambar bosku. Jujur dan ikhlas saya katakan, ketika satu Malaysia menzahirkan rindu kepada Datuk Seri Najib, kami dari Pahang 1000 kali lebih rindu kepada susuk tubuh yang cukup berjasa ini. Suatu ketika kami di Pahang, laksana patah perahu kemudi hanyut, kerana susuk tubuh inilah yang selama ini sentiasa menjadi sumber kekuatan kepada kami. Susuk tubuh inilah yang acap masa menjadi sumber inspirasi buat kami. Susuk tubuh inilah yang setiap detik menjadi sumber pencetus semangat buat kami. Kepada Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, percaya dan yakinlah bahawa kami sentiasa bersama Datuk Seri. Tak kala Datuk Seri berteleku di balik tirai besi, tak kala Datuk Seri dibelenggu sunyi dan sepi, tak kala Datuk Seri kesorangan tanpa siapa di sisi, kami di sini sentiasa mengingati, membicara, merindui dan menginsafi, berdoa tanpa henti, memohon kehadrat Ilahi agar tertegaknya kesaksamaan buat Datuk Seri, dikurniakan keadilan yang tiada terperi, bersama hikmah dan kebenaran yang hakiki, agar nama baik Datuk Seri tiada tercemar lagi, insya-Allah. Minum air dulu. Yang berbahagia Tan Sri Kongsi Tetap dan Sidar Perwakilan sekalian. Di Dewan ini, saban tahun kita berhimpun. Medan mengasuh kita bersuara dalam sopan, yang memperjuangkan hak, yang membawa harapan, yang merentap kata nista pihak lawan. Kitalah orang parti. Kita tidak akan berhenti selagi hayat dikandung badan, membawa obor perjuangan, menyuluh kegelapan agar anak bangsa tidak tergelincir tanpa pedoman. Yakinlah menyanggah musuh, tuluslah menambah kawan. Orang parti sifatnya setia. Orang parti tidak sesekali mengkhianati saudara sebangsa. Orang parti merintis jalan kebersamaan, bukan mencakar merobek kepercayaan. Jika kita orang parti, percayalah kita pejuang sejati. Wahai pejuang sejati, jika kita tidak mampu menerima hakikat kekalahan, kita juga tidak akan mampu mencipta kemenangan. Semaikanlah benih kesetiaan, bukan membaja permusuhan di kalangan kita. Ayuhlah, sekali rebah, bangkitlah mengatur langkah. Sekali terhina dicerca, sanggahlah tanpa rasa gentar di dada. Ayuhlah, kita semua bangkit berdiri. Ayuhlah, kita semua bangkit berdiri. Kita bersumpah dan berjanji, jangan berganjak walau seinci. Kita akan tetap pertahankan parti keramat ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.